Selamat pagi dan selamat sejahtera. Hari ini tema dari Cik Sembilan dengan Najib akan present pasal satu ini, Effect of World Trade Agreement on Third World Economy. Sebelum pergi pada World Trade Agreement, apa tu first, second dengan third world? Di dalam map ni kita boleh tengok ada beberapa negara yang diadakan pada first world, second world dengan third world. Dalam hijau tu termasuk Amerika Syarikat, Kanada dan beberapa negara yang contohnya macam Australia ni masukkan dalam blok 1 yang dipanggil sebagai first world, yang warna hijau. The next one is second world. Second world ni kebanyakan ni panggil negara yang komunis lah. So negara komunis ni yang ada tahu negara China, satu negara Russia, satu negara macam North Korea, satu sini ada Cuba. So negara-negara ni dikenakan pakai second world. Third world ni yang warna kuning. So negara sebagai South America, satu negara-negara Afrika, satu India, Pakistan, satu South East Asia, semua negara third world. Ini kita akan fokus pada third world yang warna kuning. Lepas ada juga negara-negara lain yang lain, contohnya negara yang Ukraine yang warna putih. Itu negara yang Ukraine tak masuk dalam apa-apa, bukan dalam first ataupun dengan third world. So ada lagi satu kategori iaitu yang warna pink. Yang warna pink ni dikenakan sebagai negara komunis, tapi dia untuk sementara waktu. So komunis apa yang dia contoh, dia tak komunis sekarang. So boleh faham daripada map ni, negara yang warna kuning ni yang nasional dan fokus pasal third world. Ini apa yang saya terangkan tadi, tapi yang ini lagi terperinci untuk first world. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal macam mana berada first, second dan third world lepas Perang Dunia Kedua, ada lagi satu perang yang dipanggil sebagai Cold War. So Cold War ni bukannya lebih perang macam terus juga lah. Dia perang senjata sangat, dia buat perang kecepatan senjata. So dia macam banyak propaganda. So dia sebabkan berita pasal negara-negara first world macam negara second world, lepas second world macam negara first world. Yang negara yang third world ni lebih fokus seperti yang dalam map tadi. So negara third world ni macam berperang dengan yang tadi lah. So yang tu lebih fokus pada develop negara. Dalam ni first world contohnya sebagai North America, Europe, Japan, South Korea, Australia. Lepas tu second world dia pada communication. Dia ada bentuk dia countries yang akan founding Germany, Czechoslovakia, Balkan ni semuanya second world. Semuanya negara komunis lah. Itulah macam China, Australia semua, Vietnam, Laos, Cambodia, semuanya second world. Tapi third world bukan
dia dia region dengan satu Amerika. So negara third, third, third world ni dia dibenarkan sebagai negara yang underdeveloped lah. Sebab lepas yang apa tu yang second world second world war ni dia akan pada beberapa ni. So negara yang kurang develop ni jatuh pada third world lah. Okay. So biasanya di design third world pada yang high political dengan yang tinggi, lepas tu private yang tinggi. So low ekonomi, lepas tu education level yang kurang ni dia terselapkan pada third world. So baru kita masuk pada apa tu world organization. Lepas yang apa Cold War dan benda-benda tu benda tu still maintain lagi first world second world third world. Sebab development negara-negara kita tu memang boleh dikatakan China sana tapi still okay sebab dia lebih fokus pada perang untuk mendevelopkan negara sendiri lebih awal daripada yang dipokongkan negara lain sampai yang dipokongkan negara third world. So dia lagi develop lah. So benda tu berada pada beberapa tahun. Lepas tu lepas Cold War dia dah lupa juga lah tapi benda-benda lain berlaku. Dan tu boleh juga pada internet atau buat lain untuk baca pasal apa yang berlaku lepas Cold War. Lepas Cold War ni berlaku dah benda-benda yang negara semua dah okey. Lepas tu dia nak buat World Trade Organization ni berlaku lah sebab dia nak contoh satu negara dia nak dia kan dia guna resource sendiri je. Macam Amerika Syarikat dia nak guna resource lain dia kena bagi pada China ke atau kena bagi pada Amerika Syarikat ke. Jadi tu berlaku. So World Trade Organization ni lebih pada dealing dengan Asian nation lah. So dia dikatakan okey itulah tapi orang dah baik lah. Jadi dah baik lepas tu dia nak buat trade pula. So kalau nak lebih formal WTO ni dia dikreat pada January 1, 1995 yang di headquarter di Geneva, Switzerland. Lepas tu sebelum ni ada juga apa yang lebih kurang macam World Trade Organization yang dipanggil sebagai World Agreement on Tariff and Trade yang dikreat pada 1948. Tapi yang ni hanya fokus pada trade of goods. So yang ni kira yang lama lah. So 1995 ni dia wujudkan WTO. So dia WTO lebih fokus pada yang trade of goods juga, tentu trade of service. Lepas tu ada juga intellectual property yang dikreat juga. Lepas tu kerana WTO ni dijalankan. So WTO ni melibatkan lebih daripada 160 country. Dan dia tak paksa country yang semua country semua masuk dalam WTO buat trade. Ini boleh dipanggil sebagai voluntary. Tapi kalau kita putuskan teknologi kita memang lagi dengan negara lain sebab kita dah guna semua kita dah manufacturing sendiri. Sebab kalau buat trade dengan negara lain pun bagus juga. Barang yang kita tak ada ni kita boleh buka barang tu boleh kita dapatkan dengan harga yang lebih murah kalau kita buat deal. So WTO ni lagi dikatakan senang buat trade macam negara lah. Lepas tu
WTO ni dihidupkan dengan beberapa board director dengan legal design. So kebanyakan WTO punya division itu sebenarnya melibatkan banyak millions of people daripada apa dia punya member dia sendiri, lepas tu beberapa board yang terlibat yang biasa akan adakan meeting lebih kurang 2 tahun sekali. So dia akan buat perubahan macam itulah. Lepas tu kebanyakan di Malaysia ni biasanya dia ambil oleh ahli-ahli parlimen dengan kongres particular, sebab kebanyakan trade agreement ni berlaku kod sesuatu kerajaan negara. So kalau kerajaan ni dibubarkan atau ada kerajaan baru, dia kena agree dengan World Trade Agreement tu lah, sebab trading ni dia akan sentiasa berlaku. Kalau kerajaan baru ni dia sama, so dia kena disahkan dengan dalam parlimen tu ambil keputusan bersama, lepas tu baru boleh eksekusi pada World Trade Agreement, lepas tu disahkan. So yang ni proses yang sangat rumit lah, sebab banyak pihak terlibat. Lepas tu WTO agreement semua pasal sudah. WTO ni kalau satu dua negara bersatu dah buat trade agreement. So dia kena ikut lah. So kalau masa ikut dia tidak belah. Contohnya saya nak contoh lah. Contoh dia negara ni dia nak beli 10 sapi beras, negara ni dia nak bagi 5 ekor ayam yang contoh yang macam itu. Itu kalau ikut kadar tu rasa macam sakit kan, sebab dia kena equal. So distribution dia kena equal. So siapa ada. Lepas tu custom dia cari dan import bank ni penting juga, sebab setiap negara ada berbeza dengan dia punya custom, duty, tarif dengan import bank. So kalau tinggi sangat pun tak bagus. Lepas tu ada dia kena bagi forward capability predictable business environment, including commitment about future trade policy. Contohnya dia kena backup sehingga akhirlah masa buat diri tu. So kan macam dia sign up trade, so tiba-tiba dia macam tak bagi full support. Lepas tu define fair and unfair trade practice. Lepas tu yang ni penting, WTO agreement must consider the special needs developing countries. Sekarang ni WTO ni kalau fair tak fair tu kita panggil terus terang beritahu, tapi efek dia akan dibincangkan oleh dunia saya lepas tu. Sebab developing countries ni dia kena dapatkan special agreement dengan negara yang sudah develop, supaya barang yang dikeluarkan daripada pasaran dia boleh dapat jual harga yang lebih tinggi di negara lain, sebab dia negara yang tengah develop. So dia ni akan dibincangkan lepas. Baik ni ditunjukkan negara yang terlibat sebagai member begitu dengan observer halal tentang yang jam semua member. Banyak negara ni terlibat lah. So negara macam ada ni North Korea, lepas tu
yang seperti Antartika, negara-negara ini memang tidak terlibat. Lepas ini member saya akan Nadine akan discusskan tentang efek pada third world. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadine Salihah akan menerangkan tentang implikasi ataupun impak perjanjian WTO kepada ekonomi negara dunia ketiga. Terlebih dahulu saya akan menerangkan sedikit tentang topik ini. Perjanjian WTO melibatkan goods ataupun barangan, services ataupun perkhidmatan dan intellectual property iaitu harta intelek. WTO menguraikan prinsip-prinsip liberalisasi di mana pengecualian ataupun pelonggaran terhadap sesuatu perkara yang dibenarkan. Ini termasuklah komitmen negara masing-masing untuk menurunkan cukai tarif dan halangan perdagangan dan juga membuka pasar perkhidmatan. Salah satu maklumat WTO adalah untuk membantu negara untuk mengembang, khususnya negara membangun dan negara dunia ketiga seperti Afghanistan, Cambodia dan Nepal. Kira-kira 2/3 ahli WTO adalah negara membangun, termasuklah juga negara dunia ketiga. Oleh kerana bilangan negara ketiga yang ramai, WTO menganggap negara-negara ini sebagai salah satu yang penting kerana mereka juga bergantung kepada perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara mereka. Di samping itu, perjanjian WTO penuh dengan peruntukan yang mengambil kira kepentingan negara dunia ketiga, termasuklah tempoh yang lebih lama untuk melaksanakan perjanjian dan komitmen mereka. Negara dunia ketiga merupakan salah satu pembekal atau pengeluar makanan di dunia. Negara-negara tersebut bergantung kepada pertanian sebagai sumber pendapatan ekspor utama negara mereka. Di dalam perjanjian WTO berkenaan pertanian, ahli-ahli WTO telah mengadakan rundingan dan mengambil keputusan untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian dan menetapkan peraturan untuk bentuk sokongan ekspor pertanian yang lain. Perjanjian WTO juga memerlukan ahlinya untuk mengurangkan tarif kepada import makanan dan menghapuskan semua bentuk subsidi ekspor. Namun begitu, sungguh pun perjanjian pertanian WTO ini mengharapkan reformasi jangka panjang perdagangan pertanian. Secara tidak langsung, perjanjian ini telah membenarkan negara maju untuk memanipulasi sektor pertanian ini. Oleh itu, setiap peruntukan di bawah perjanjian pertanian WTO akan diperiksa dan dianalisa dari segi market access ataupun akses pasaran, ekspor subsidi dan domestic export untuk menganalisa impak perjanjian ini terhadap ekonomi negara dunia ketiga. Terdapat 3 tunjang di dalam perjanjian pertanian WTO dan salah satunya adalah market access ataupun akses pasaran. Akses pasaran ini merujuk kepada pengurangan tarif oleh ahli-ahli WTO. Negara-negara dunia ketiga dikecualikan dari pengurangan tarif tersebut. Namun, mereka harus menukar halangan non-tarif kepada tarif di dalam satu proses bernama tarification ataupun mengikat tarif mereka supaya tarif itu tidak akan meningkat di masa akan datang. Namun begitu, akses pasaran yang disyaratkan oleh WTO ini dalam perjanjian pertanian langsung tidak menghasilkan liberalisasi kepada pasaran negara-negara maju. Ini kerana kebanyakan negara maju mengelak syarat perjanjian tersebut dengan melakukan teknik kutu iaitu dirty tarification. Dirty tarification ini telah menarik semula kelebihan mengurangkan tarif dengan mewujudkan tarif equivalent yang ada masanya lebih ketat daripada tarif yang dikurangkan sebelum ini. Selain itu, tarif tertinggi ditetapkan kepada barangan yang dikeluarkan secara besar-besaran oleh negara dunia ketiga seperti gula, tembakau dan produk tenusu. Cara-cara negara maju ini melaksanakan perjanjian pertanian WTO iaitu mengurangkan tarif dengan langkah dirty tarification itu secara tak langsung telah mengehadkan akses pasaran buat negara-negara dunia ketiga. Perjanjian pertanian WTO ini memerlukan 36% pengurangan tarif untuk negara-negara maju dan 26% untuk negara membangun dan seterusnya membenarkan negara untuk memilih sendiri tarif mana yang hendak dikurangkan. Kebanyakan negara-negara maju membuat pengurangan tarif yang besar kepada barangan yang tidak dihasilkan secara domestik atau mereka membuat pengurangan di mana tahap tarif itu sudah pun sedia ada rendah.
Tujuannya adalah untuk memberi konsesi minimum kepada barangan import yang bersaing dengan produk yang dihasilkan secara domestik. Oleh itu, kadar tarif yang tinggi boleh dilihat pada produk-produk makanan. Kenaikan harga juga boleh dilihat pada setiap kenaikan rantaian pemprosesan. Peningkatan tarif ini sangat membimbangkan, khususnya kepada negara dunia ketiga, kerana pengeluaran produk negara mereka tidak dapat dipasarkan kepada negara-negara maju. Perjanjian Pertanian WTO juga memerlukan ahlinya untuk memuaskan keperluan akses minimum untuk memberi peluang pasaran kepada negara-negara membangun. Namun begitu, peruntukan ini tidak dapat membantu negara-negara tersebut dalam meningkatkan akses pasaran mereka. Ini kerana keperluan akses minimum adalah sangat-sangat terhad dan ahli-ahli WTO hanya perlu menyediakan akses pasaran tersebut tanpa memerlukan sebarang import untuk berlaku. Tambahan pula, ahli-ahli WTO ini boleh memuaskan syarat tersebut menerusi perjanjian-perjanjian yang telah sedia ada antara kerajaan-kerajaan negara lain untuk memenuhi import komoditi dan barangan konsesi mereka. Sebagai contoh, European Union, EU dibenarkan untuk membeli gula dari negara-negara dari Afrika, Caribbean dan Pacific regions dan mereka tidak dikehendaki untuk membuka pasaran tersebut dan memberi peluang akses kepada negara dunia ketiga. Negara-negara maju juga telah memanipulasi perjanjian pertanian WTO yang memberi Special Safeguard Provision, iaitu peruntukan pelindungan khas dengan menggunakan peruntukan tersebut untuk mengehadkan akses pasaran. Walhal peruntukan perlindungan khas tersebut diwujudkan untuk mengurangkan beban terhadap cukai jika berlakunya lonjakan tertentu dalam import atau kejatuhan harga import di bawah harga rujukan, misalnya pada tahun 1986 hingga 1988. Negara EU telah memanipulasi peruntukan tersebut dengan menetapkan harga pasaran lebih tinggi dari harga purata rujukan tersebut untuk menukarkan non-tarif barriers kepada tarif. Sebagai contoh, harga tarif import untuk gula ditetapkan kepada 193 ECU per tan. Namun, EU telah menggunakan peruntukan khas mereka untuk menetapkan harga import dibayar kepada EU di bawah kuota tarif untuk gula kepada 531 ECU per tan. Ini telah mengakibatkan EU berjaya untuk mengurangkan akses pasaran dengan meningkatkan harga cukai setiap kali harga pasaran dunia untuk gula melebihi 10% bawah inflated trigger price. Kebanyakan negara dunia ketiga tidak mempunyai peruntukan pelindungan khas ini kerana ianya diberi kepada negara yang pernah terlibat dalam proses tarifikasi. Hal ini memudahkan negara-negara maju untuk terus mendominasi akses pasaran dunia. Tunjang kedua dalam perjanjian pertanian WTO merupakan eksport subsidi. Di dalam rundingan perjanjian pertanian, semua ahli WTO telah bersetuju untuk menghapuskan ekspor subsidi. Ekspor subsidi seperti direct payment, export loans atau tax benefits mampu untuk memanipulasi harga pasaran yang sejurusnya akan meningkatkan harga pasaran, pengeluaran ekspor secara berlebihan pada negara ekspor, kejatuhan harga barangan dan kekurangan pengeluaran di negara import. Secara ringkasnya, pengurangan ekspor subsidi bermakna pengguna di negara import dapat membeli barangan dengan harga yang rendah dan sistem ini dapat mengurangkan persaingan pertanian di antara negara import dan negara ekspor. EU telah mendominasi akses pasaran selama ini kerana mendapat ekspor subsidi yang besar. Dengan ekspor subsidi tersebut, negara mereka dapat mengurangkan akses pasaran, menaikkan harga pasaran dunia dan bersaing secara tidak adil dengan banyak pengeluar tempatan di negara dunia ketiga. Pada tahun 2005, negara EU telah menukarkan subsidi ekspor mereka dengan mengeluarkan subsidi tersebut dari pengeluaran pekebun mereka. Tujuan EU membuat tersebut adalah kononnya hendak mengelakkan penyimpangan dalam perdagangan antarabangsa dan harga untuk produk pertanian. Namun begitu, jumlah wang yang diperuntukkan untuk subsidi ekspor tetap sama. Yang hanya berubah hanyalah cara mereka memberi subsidi tersebut. Subsidi ekspor tersebut diberi dalam bentuk ekspor kredit garanti atau ekspor insurans. EU mendakwa bahawa subsidi baharu ini tidak membawa apa-apa impak kepada perdagangan pertanian.
Namun, petani-petani di EU tetap mendapat sebilangan wang yang dapat membantu dalam urusan perdagangan ekspor mereka. Negara-negara maju mungkin mampu untuk menghapuskan subsidi mereka dan memberi bantuan lain. Namun, negara-negara dunia ketiga tidak mempunyai sumber untuk memberi bantuan-bantuan seperti negara maju tersebut. Jika dilihat pada rajah ini, setelah tahun 2005, walaupun subsidi ekspor negara EU berada pada tahap yang sama sejak tahun 1995, subsidi untuk negara EU telah beralih kepada decoupled income support yang diberikan dalam bentuk selain subsidi ekspor. World Bank dan negara lain telah membangkang tindakan negara-negara maju seperti EU yang membuat subsidi ekspor yang tersembunyi kerana ianya masih mampu memanipulasi perdagangan. Oleh itu, segala bentuk direct payments dan decoupled income support yang dibenarkan WTO adalah sangat bermasalah. Seterusnya, pengeluar tenusu di EU telah menerima subsidi ekspor yang jauh lebih besar yang membolehkan mereka untuk mengekspor produk tenusu mereka, termasuklah susu tepung pada harga yang jauh lebih murah pada harga pengeluaran. Impak kepada decoupled subsidies yang diperkenankan oleh EU tersebut dapat dilihat kesannya pada negara Bangladesh, di mana import susu tepung telah menjejaskan petani tempatan mereka. Ini kerana produk tenusu yang dihasilkan secara tempatan tidak dapat bersaing dengan susu tepung import, sekaligus mengehadkan pelaburan pada industri produk tenusu di Bangladesh. Selain itu, oleh kerana harga susu tepung yang jauh lebih murah dari susu tempatan dan susu tepung juga merupakan satu alternatif kepada susu tempatan tersebut, pembuat gula-gula di Bangladesh telah mula menukarkan pembelian mereka dari susu tempatan ke susu tepung import dalam membuat gula-gula. Ini telah mengakibatkan satu protes yang dilakukan oleh petani-petani Bangladesh pada April 2019 di mana petani-petani tersebut mencurahkan susu mereka sebagai tanda protes terhadap kejatuhan harga susu dan harga susu tepung import yang jauh lebih murah. Mereka turut menuntut agar Bangladesh mengharamkan import susu tepung tersebut. Ini kerana harga susu yang jatuh teruk menyebabkan petani tempatan rugi sebanyak 40% kerana harga pasaran susu lebih rendah daripada harga pengeluaran. Sungguh pun perjanjian pertanian WTO ini telah mencapai pengurangan subsidi ekspor yang ditetapkan, namun negara-negara maju seperti EU dan US telah menggunakan langkah lain untuk memasarkan produk ekspor mereka. Walaupun US telah mengurangkan perbelanjaan pada Export Enhancement Program, iaitu satu program yang mempromosikan produk ekspor US dengan membayar pengekspor US perbezaan harga antara harga tempatan dan harga pasaran yang jauh lebih rendah. Namun, US telah memberi bantuan secara langsung kepada pengeluar yang tidak bergantung kepada hal ekspor. Oleh kerana ianya tidak melibatkan subsidi ekspor, ianya dibenarkan oleh WTO. Selain bantuan secara langsung tersebut, negara US juga telah memberi government credit terhadap barangan-barangan konsesi. Ketiadaan binding obligation berkenaan ekspor kredit ini tidak dinafikan merupakan salah satu kekurangan perjanjian pertanian WTO berkaitan peruntungan subsidi ekspor. Tunjang terakhir dalam perjanjian pertanian WTO ini adalah subsidi domestik. Subsidi domestik ini diberi kepada ahli-ahli WTO untuk mempromosi sektor pertanian mereka, termasuklah input subsidies, subsidi untuk penyelidikan dan pembangunan dan banyak lagi. Perjanjian WTO ini memerlukan ahlinya untuk mengurangkan subsidi domestik mereka. Sama juga seperti subsidi ekspor, negara-negara maju seperti US dan EU telah mengubah rancangan pertanian mereka dengan menukarkan subsidi domestik mereka kepada bayaran secara langsung kepada petani, sebenarnya dalam bentuk Income Safety Net Program dan Crop Insurance Program. Walaupun program-program tersebut tiada kaitan dengan harga produk pertanian, bermaksud program tersebut tidak dapat memanipulasi harga produk pertanian tersebut, negara-negara maju tersebut tetap memberi petani-petani mereka bantuan tambahan. Oleh itu, mereka secara tidak langsung memberi subsidi kepada pengeluaran pertanian. Direct payments yang diberi oleh US dan EU ini diklasifikasikan sebagai green box, di mana ianya tidak memberi apa-apa kesan kepada perdagangan. Oleh itu, WTO menerima bentuk bantuan mereka ini. Dan oleh kerana peruntukan subsidi domestik negara-negara tersebut telah diberi dalam bentuk yang lain, mereka mendakwa bahawa mereka telah pun mengurangkan subsidi domestik mereka.
Bantuan secara tidak langsung ini memberi impak yang sangat buruk kepada petani-petani Afrika kerana produk-produk negara maju dapat dijual dengan harga yang lebih rendah dan petani-petani negara mundur tidak dapat berbuat sedemikian. Bantuan secara tidak langsung ini juga membenarkan EU dan US untuk memperuntukkan sebanyak 380 bilion setahun untuk subsidi pertanian domestik. Impak bantuan ini juga mempunyai kesan yang buruk untuk jangka masa yang panjang kerana ianya boleh menyebabkan peningkatan harga pasaran dunia dan juga overproduction. Hal ini juga boleh dilihat dari kenaikan harga dunia industri kapas. Peruntukan domestik US untuk industri kapasnya telah mengakibatkan negara dunia ketiga kerugian sebanyak 250 hingga 300 million dollars. Selain itu, negara-negara maju dapat memanipulasi pasaran dengan menggunakan direct payment dan juga had AMS yang besar. Manakala negara dunia ketiga harus mengurangkan domestik mereka dengan menggunakan de minimis iaitu sebanyak 5% dari value of production ataupun nilai pengeluaran sesuatu produk. Namun begitu, perjanjian ini tidak mengambil kira bahawa value of production itu mudah dipengaruhi oleh kadar inflasi negara tersebut, kadar produktiviti, aktiviti pertanian negara tersebut dan sebagainya. Mengurangkan kadar subsidi untuk negara dunia ketiga berdasarkan value of production ini juga tidak adil kepada petani-petani. Ini kerana negara-negara miskin hanya boleh memberi subsidi pada jumlah yang kecil, sedangkan negara maju boleh terus memberi kadar subsidi yang tinggi kepada petani-petani mereka. Sebagai penutup pembentangan ini, kami akan merumuskan dapatan kajian kami, di mana kami telah menganalisa impak perjanjian WTO terhadap ekonomi negara dunia ketiga. Ianya dipercayai bahawa negara dunia ketiga ini bersetuju dengan rundingan yang diadakan pada Doha Development Round pada tahun 2001 kerana mereka berharap bahawa WTO akan membantu negara mereka untuk berkembang dari segi ekonomi. Namun begitu, hasil perjanjian adalah tidak begitu mengagumkan dan ianya boleh dikatakan bahawa negara-negara maju tersebut memanipulasi perjanjian tersebut untuk kepentingan ekonomi negara mereka sendiri. Dan menerusi perjanjian WTO ini juga, negara-negara maju dapat meneruskan dalam memanipulasi subsidi perdagangan dan menghadkan import. Oleh itu, ini boleh dikatakan bahawa perjanjian WTO ini telah gagal dalam mencapai objektif mereka dalam mewujudkan perdagangan yang adil dan membantu negara-negara dunia ketiga untuk berkembang dari segi ekonomi. Sekian, terima kasih. Bunga ng mababang taripa, dumagsa ang imported na produkto at nalugi ang lokal na industriya. Hindi kaunlaran kung di ibayo pang paghihirap ang naging epekto sa kabuuan ng Pilipinas. Ang krisis sa pagkain at kagutuman na nararanasan natin sa kasalukuyan at ang pagkalugi ng mga magsasaka, kakulangan sa pagkain ay bunsod dito ng kawalan ng subsidyo ng ating gobyerno. At ang sa patakaran ng WTO ay malinaw na ipinagbabawal ng ating pamahalaan ang subsidyo sa mga maliliit na magsasaka. Bagamat mayroong import restriction sa bigas, unti-unti namang tinanggal ang suporta sa mga maliliit na magbibigas. Samantala, ang mga mayayamang bansa kagaya ng US at EU ay patuloy ang pagbibigay ng mataas na subsidyo sa kanilang mga mayayaman ng mga magsasaka. Ang malayang kalakalan sa pangisda sa ilalim ng NAMA ay magdudulot lamang ng malawakang kompetisyon at overfishing. Ang matindi dito ay ang pagkasira ng ating likas yamang dagat. Dahil sa pagkakalipat ng pangisdaan sa NAMA, naihanay ngayon ito sa mga produktong industrial katulad ng semento. Dapat nating tandaan na malaki ang pagkakaiba ng produktong isda dahil isa itong produktong biological. Di tulad ng semento, ang isda ay nagtatakda at naglilimita ng kakayahan itong biological para magparami. Ang kasalukuyang negosasyon ngayon sa Geneva
ay maglalagay, kapag pinirmahan ito, ay maglalagay sa balagalanganin ang ating pambansang kasiguruhan sa pagkain. Ang liberalisasyon sa ilalim ng WTO ay magbubunga ng malawakang dislokasyon sa mga milyong-milyong maliliit na producer at pagkalugi ng mahihina at naghihingalong industriya. Halimbawa, ang mga tela at mga damit sa China ay mas mura kaysa sa lokal na produkto. Kasi nga naman, mas maunlad ang mga makina ng China kaysa sa ating bansa. Samantala ang ating bansa ay patuloy na umaangkat nito sa mas mahal na halaga. Halos ganito rin ang sitwasyon sa industriya ng sapatos, na nagiging dahilan ng unti-unting pagbagsak ng dating umuunlad na industriya ng sapatos sa Marikina. After 10 years ng WTO, napatunayan na natin na hindi niya kayang i-deliver ang mga pangako niya. At hindi yan katakataka, no? After all, ang WTO ay agenda ng mga mayamang bansa at ng mga korporasyon. Kaya ito ay nagsisilbi para sa interes ng mga mayamang bansa at ng mga korporasyon. Lalo na ngayon sa panahon ng krisis, panahon na para ang Pilipinas at iba pang papaunlad na bansa ay lumabas sa WTO. Ang agrikultura ay ilabas na sa WTO. Hindi namin kailangan ng WTO sa pangisdaan. WTO is equal to unemployment. Basta no sa WTO. Doble kara ang WTO. No to WTO. No to WTO. Reject WTO. Basta no sa WTO. No to WTO.